Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa kita lagi pada live daripada Mobile HBO. Untuk itu saya kenalkan diri saya, mungkin ada yang belum kenal. Nama saya Abdul Halim Osman. Nama panggilan HBO. Cuma pagi ni saya dah bergerak keluar awal untuk COD produk ke Pekan Danas. Alhamdulillah semalam ada order juga, hari ini ada order juga. Semuanya yang ambil adalah stokis, ejen saya yang dekat Pekan Danas ni, Encik Rosli. Alhamdulillah dia ni pakar jual kopi sebenarnya, kopi Black G. Memang banyak dia punya order lah. Cuma pagi ni tadi saya ada buat pembacaan tentang tabiat menyimpan di 7 akaun yang berbeza. Maksudnya kita kena ada perlu tabung. Kita ada tabung, ada 7 tabung yang kita perlu ada. Pertama sekali tabung harian kita, memang yang kita kena gunakan sentiasa sebanyak 50% daripada nilai gaji yang kita ada. Lepas tu tabung pendidikan yang kita perlu simpan ialah 5% daripada nilai gaji. Ketiga, tabung sedekah 10%. Keempat, tabung untuk jangka panjang, mungkin nak beli kereta, nak beli rumah, 10% juga kita simpan. Dan 4 tabung. Tabung kelima, tabung travel. Untuk kaki-kaki travel kena, memang maksudnya mulakan tahun 2001 ni sebagai satu permulaan untuk mencipta 7 tabung tadi. Pertama, tabung harian yang memang kita kena pakai sebanyak 50% daripada gaji kita. Kedua, tabung pendidikan 5%. Tabung ketiga, tabung sedekah 10%. Tabung keempat, tabung untuk kita holiday 10%. Tabung kelima, tabung zakat kita 10%. Tabung jangka panjang untuk beli kereta, nak beli rumah. Tabung yang keenam, tabung yang ketujuh. Yang paling penting sekali, tabung untuk keluarga. Yang penting keluarga maksudnya untuk ayah, ibu, mak. Kita asingkan memang 10%. Bermakna 100% pendapatan kita tu, cuma kita boleh gunakan 50% untuk keperluan harian. Yang 50% lagi kita memang sediakan tabung untuk 1 tahun akan datang. Cuba kita buat, insya-Allah kita akan dapat merasa dia punya nikmat dia. Yang penting tabung sedekah jangan lupa 10%. Saya baca dan memang saya cuba amalkan lah. Memang sebelum ini pun memang dah ada, mungkin tak praktikal secara 100%. Jadi ini tahun 2021 saya merancang untuk asingkan pendapatan saya kepada 7 tabung ini. Memang kalau nak, sebab apa saya rasa tabung untuk jangka panjang tu memang dah ada. Cuma saya buat juga, flow juga apa dia punya panduan. InsyaAllah kita boleh sama-sama cuba. Saya juga ada post dekat Facebook saya, dekat Halim Danga, yang pasal tabung RM1, RM5, RM20. Boleh buka dekat Halim Danga, Facebook Halim Danga. Alhamdulillah kita boleh jadikan dia tu sebagai satu panduan macam mana nak menabung. Di samping itu, kita kena banyak berjimat dalam keadaan sekarang ni. Kita kena juga cari sumber-sumber pendapatan baru. Bagaimana cara nak kena speed trap sih. Allahu Akbar, baru nak tekan dah speed trap. Aduh. Baru masuk highway, tekan minyak 1-2, spread trap menunggu. Mudah-mudahan taklah dapat sebab saya nampak dia, saya dah terus slow. Alhamdulillah. Kita teruskan lagi celoteh saya pagi ni. Kepada yang ada dekat live saya ni, saya ucapkan terima kasih. Kalau boleh tolong kongsilah. Sebab saya punya perancangan untuk tahun 2021, saya akan all out. Apa yang saya buat, saya akan tukar strategi macam mana nak tambah pendapatan. Sebenarnya saya
ada 3 pekerjaan utama yang saya buat. Yang pertama, saya sebenarnya seorang life planner daripada AI Public Takaful. Yang kedua, saya seorang juga ejen hartanah yang berdaftar. Yang ketiga, saya menjalankan perniagaan online. Perniagaan online saya, produk utama adalah Black G yang terdiri pada 6 produk. Pertama sekali Black G Capsule, Liquid. Yang latest sekali High Pro, baik untuk jantung, kopi, sabun dan energy booster. Dan yang terbaru juga, produk baru yang saya cuba pasarkan juga ialah Love Tea, yang mana ia adalah salah satu daripada cara kita nak menurunkan kadar gula dalam darah. Yang mana dia Love Tea ni kita ambil selepas kita sarapan. Biasanya mungkin kalau kita sarapan nasi ke nasi lemak ke apa, jadi kita nak kurangkan dia punya kadar gula, kita ambil Love Tea untuk kita punya ni lah. Sebab Love Tea ni, kita cara minum dia pun satu sachet tu boleh guna 3 kali. Yang pertama kita gunakan pertama sekali pagi kita ambil 1 cawan. Dia punya ampas dia ataupun yang dalam sachet tu yang dah kita rendam, jangan buang. Kita simpan untuk guna tengah hari. Bila kita guna tengah hari, kita dah campur air lagi, kita minum lagi tengah hari, lepas makan tengah hari, dan petang sekali lagi. Mana satu cetek tu boleh guna 3 kali lah untuk sehari. Cuma yang pertama dia ada rasa manis, kedua kurang manis, dan ketiga cuma rasa taste saja dah kurang manis. Kalau kita nak tambah dengan stevia tu boleh, tak jadi masalah. Alhamdulillah. Itu daripada Love Tea. Lepas tu kita ada Nano Drop, yang mana kita sentiasa minum air. Minum air yang bertapis. Yang bertapis ni bukan tak bagus, cuma bila kita dah tapis, dia punya nutrition dah tak ada kat dalam tu, dah kosong sebenarnya. Jadi kita kena ambil Nano Drop. Nano Drop ni satu hari badan kita perlukan 30 titik untuk Nano Drop ni. Yang mana Nano Drop ni berfungsi seperti macam air zam-zam. Sebab air zam-zam dia 90, boleh kata 100% mineral. Bila kita gunakan Nano Drop, kita tambah dekat air tu lebih kurang 92% mineral dalam air yang kita minum. Nampak gaya jalan ada jam sikit Alhamdulillah. Okey, bila kita amalkan untuk maintain kesihatan, macam saya yang dah berumur 50, kalau ikut tahun depan dah masuk 55, dah masuk usia pencen lah sebenarnya. Tapi saya punya pekerjaan memang saya buat yang santai-santai saja, tak ada tekanan, semua pada saya. Saya yang handle perniagaan saya sendiri sebenarnya. Jadi kepada kawan-kawan yang dekat luar sana yang nak cari pendapatan sampingan, boleh juga join saya sebagai dropship kepada barang-barang yang saya sebut tadi. Black G, Love Tea, boleh gunakan untuk sebagai dropship saya. Kalau berminat boleh WhatsApp dekat bawah tu lah. Ni macam Zainal ke ni? Salah. Kalau tak silap saya lah, macam Zainal kawan masa dekat Pro 2. Sebenarnya saya sebelum ini salah seorang jurujual Pro 2 lebih kurang 10 tahun. Lepas tu dalam 5 tahun dekat Nissan lah. Lepas tu saya dah beralih arah kepada kerja yang betul-betul tak perlu nak tunggu showroom, tak apa, memang kerja yang sentiasa memang boleh berjalan sana sini lah. Jadi inilah yang saya buat. Pagi-pagi saya dah bergerak keluar untuk ke Pekan Nenas untuk COD barang sebenarnya. COD kopi 21 kotak. Alhamdulillah 21 kotak ni boleh kata dah ada gaji lah untuk hari ni. Macam semalam pun ada gaji juga. Boleh kata setiap hari ada saja pesanan. Alhamdulillah, kesan daripada pengambilan Black G ni, customer sentiasa ada sebenarnya. Cuma mungkin faktor kewangan akan mengekang sikit lah. Cuma kita sebagai peniaga kena atur banyak strategi, banyak tempat yang orang boleh nampak kita punya produk dekat mana. Nampak gaya jalan tak bergerak, jalan jam ni memang jam nak menghala ke Pekan Nenas. Sekarang masih ada dekat area Taman Nusantara. Kalau ada kawan-kawan yang nak tanya, boleh tanya. Saya juga suka bercerita pasal tabung
ataupun tabung ataupun cerita pasal rahsia duit RM1 sebenarnya. Itulah tadi tabung yang ada tu, 10% 50% yang kita kena simpan. Sebenarnya kita ada lagi satu rahsia yang saya suka selalu guna, ialah tabung rahsia duit RM1 kan. Duit RM1 ni kalau kita ada, kalau tuan-tuan nak jangan duit tu habis, belanja 90%, 10% kena simpan. Walau macam mana keadaan sekalipun, ribut taupan, 10% kena simpan Bagilah tempoh masa mungkin 10 tahun ataupun 15 tahun duit 10% tu. Itulah yang akan membantu kita bila kita betul-betul terdesak. Jadi kawan-kawan yang kat luar sana yang nak follow saya dekat Halim Danga Facebook, IG saya a.hbo. Sebab saya dulu tak berapa mahir, sekarang saya nak kena buat balik lah. Maksudnya semua sama, jadi senang kan. Kurang-kurangnya kawan-kawan tahulah nak semak saya punya. Yang paling penting kalau nak dapatkan info tentang saya dekat ni, dekat Halim Danga YouTube, Halim Danga YouTube channel. Situ macam-macam yang saya postkan, video-video live saya tentang macam-macam lah ada dalam tu. Boleh dapat testimoni tentang love tea, kunyin hitam, semua ada dalam. Alhamdulillah. Assalamualaikum Cik Asri. Pagi dah keluar ni Cik Asri. Pagi sebenarnya dah keluar pergi Pekan Denas. Tu saya cakap tadi, 2021 saya comeback. Memang buat 100%, bersungguh-sungguh, takkan toleh belakang lagi. Sebab tarikh tu tahun saya di umur 55, time nak pencen. Jadi memang kena full swing insya-Allah. Pada kawan-kawan wah, macam-macam boleh. Terima kasih. Ni tengah jam ni, aduh. Tengah jam dekat Nusantara. Alhamdulillah, pagi-pagi memang kena keluar awal. Pagi tadi saya dah semak apa semua, dah buka email apa semua, semak semua yang patut. Hari ni saya dah gerak keluar. Mungkin akan terlajak ke Pontian, tengok keadaan macam mana lah. Yang penting saya hantar barang dulu. Betul Cik Asri, full swing tahun depan setahun. Lepas tu rehat, main dengan cucu pula. Alhamdulillah. Hari ni saya bergerak dengan kereta lama saya, kereta tua saya sebenarnya. Tapi dah sedap lah, saya dah bikin banyak. Saya pakai 202 tahun 1997. Alhamdulillah, saya dah bikin balik, cantik dah. Rasanya 205 tu jarang bawa sekarang ni, bawa yang lama ni. Kepada kawan-kawan yang nak carikan pasal takaful, boleh cari saya juga, Halim Danga ataupun HBO. Tu dua nama glamour saya sebenarnya. HBO lah, dekat takaful saya banyak guna HBO. Boleh juga tengok dekat HBO sengkangonline.net. Kat situ semua bisnes saya ada dalam tu. Macam 3-in-1 dalam tu. Dekat web saya tu, web yang berbayar, HBO sengkangonline.net. Saya punya website lah. Kat situ ada punya hitam, ada love tea, ada takaful, ada hartanah, macam-macam ada. Makna bila saya iklan satu sebenarnya berkait sebenarnya. Cuma yalah, untuk kali ni, untuk tahun 2021 saya akan tukar strategi. Macam mana saya yang buat sendirilah, insya-Allah. Jalan jam teruk nampak gaya ni, selalu tak macam ni. Terima kasih saya ucapkan pada Cik Asri yang selama ni membantu, bimbing. Sekurang-kurangnya dapatlah saya berkongsi apa yang dengan kawan-kawan sebenarnya. Sebab ada masa sebenarnya kita kat atas, ada kat bawah. Kadang-kadang ada masa kita down. Jadi 2021 ni saya comeback balik. Walaupun tak ada siapa, tak ada geng, tak ada apa, saya jalan terus sorang-sorang. Pada geng-geng yang daripada Penang nak turun JB, saya sangat-sangat menunggu, insya-Allah. Kita tunggu. Saya tak berak ni.
daripada tak ada sampai ada. Sebenarnya yang penting sekali ialah kejujuran. Kalau kita jujur dengan orang, orang percaya dekat kita, insya-Allah kita walau dekat mana sekalipun kita akan senang berkawan dengan orang lain. Macam saya kadang-kadang ada juga customer, bang boleh postkan dulu tak? Cakap saya post saja barang tu. Sebab apa, saya dah tahu saya punya cost, saya dah tahu saya punya untung. Tapi yelah, setiap orang tak sama. Ada juga yang kita post sampai sekarang dia tak ada payment pun. Tapi tak apa, saya halalkan saja kan. Cuma itulah. Tapi lain kali kena berhati-hatilah. Mungkin kali pertama boleh, kedua insya-Allah. Sebenarnya itu semua dah ditentukan. Jadi kita buat ajalah, kita buat aja. Saya pernah, mungkin ada yang tak tahu, saya pernah kerja pam minyak sebenarnya. Masa tu umur saya dalam 20 lebih, anak kecil lagi. Masa tu saya buat kerja apa masa tu? Masa tu saya kerja dekat The Store sekejap. Maksudnya kerja sebagai cashier. Malam saya kerja dekat pam minyak. Yang paling tak boleh tahan, saya tidur dekat lantai tau. Sebab kat masa tu shift 2 orang. Tidur dekat lantai beralaskan kotak. Bayangkan cuba kita bayangkan. Saya pernah buat kerja kat petrol station dekat ESO masa tu. ESO Taman Skudai Baru kalau tak salah. ESO Taman Skudai Baru. Kerja masuk malam pukul 11 sampai pagi pukul 7. Bila malam tu ada 2 orang, saya adalah masanya untuk kita tidur. Tidur alas kotak. Cuba bayangkan untuk cari rezeki untuk anak-anak. Memang jalan angkut kat mana. Jadi bila tu sebenarnya mengajar kita lah berapa pentingnya kita ni sabar, berusaha. Alhamdulillah sekarang saya daripada berkat kesabaran, tabah semua ujian, hari ni alhamdulillah boleh kata syukur. Alhamdulillah semua cukup. Rumah ada, kereta ada, anak-anak ada, cucu ada. Alhamdulillah, semua itu sebagai pengajaran kat saya. Jadi kita walaupun kat mana, tinggi mana pun sekali kita kena sentiasa merendah lah. Merendah diri tu. Janganlah terlalu bongkak. Tentang kita dah pakai kereta besar, tak payah, kita sama je. Sebab ada satu kawan tu, sebab saya ni suka bawa kereta, suka-suka ganti-ganti. Kereta paling kecil saya lah Ferrari merah. Saya tu sebenarnya kancil. Kereta kancil saya beli hasil daripada duit arwah bapak saya belikan saya van. Saya pakai 11 tahun van tu. Masa tu buat kerja angkat budak kilang lah. Kerja kilang pagi, tengah hari, petang dan malam, 3 shift. Alhamdulillah sampai habis bayar. Lepas tu saya trade in, ambil van, ambil ambil kancil tahun 85 punya kancil. Sampai sekarang masih ada. Saya panggil Ferrari saya. Bila saya pergi dekat masjid, ada kawan, Lim, asal kau menyamar lagi kita pakai Ferrari? Alah, biasalah, kita ni orang daripada susah, daripada kecil kita dah susah. Tak ada masalah sebenarnya. Tak ada masalah. Walaupun kita kat mana, itulah kita punya rutin. Masa kecil saya lagi, kalau nak kira daripada kecil, umur belasan tahun, sebelum pergi sekolah, pertama sekali pergi tolong mak angkat getah tau. Angkat susu getah. Susu getah dalam pukul 8, pukul 9 tu pergi bangkit getah. Mak ayah dah tore pukul 3, pukul 5 pagi sampai pukul 6 dia dah siap tore. Pukul 7, pukul 8 saya dah bangkit. Pukul 10 saya halau lembu lagi daripada rumah saya tu. Lebih kurang 5 km. Jaga lembu, hantar dulu lembu, petang pergi cari. Nampak tak? Sebenarnya saya merasa semua. Semua kerja-kerja yang anak-anak sekarang tak rasa, memang saya merasa. Bangkit getah, lori rosak lah punya dekat traffic line. Kereta semua dah mengempet je ni. Lori rosak. Okey, jadi saya tak boleh nak kena fokus dulu pemanduan sebelum saya sampai ke kanan saya. Lori rosak betul-betul dekat traffic light. Lagi satu dia transport barang tu. Pasal dua-dua accident ke apa ni?
Boleh dia tutup dua-dua jalan dah lori ni. Okey, kita sambung lagi saya cerita pengalaman saya pergi sekolah naik sampan daripada Kampung Danga pergi Pantai Lido. Balik lambat kena tinggal, tidur rumah kawan. Itu semua ilmu-ilmu yang bermanfaat yang perlu kita kongsi pada semua orang, pada semua generasi supaya dia tahu. Hidup nak senang bukan senang, nak susah bukan. Kalau nak senang bukan senang, nak susah pun memang senang saja kalau kita lupa diri. Kalau kita lupa diri, memang mudah untuk kita yalah. Kalau kita lupa diri tu memang sekejap je Allah tarik balik. Rupanya dekat traffic light itu saja sebabnya. Okey, saya dah sampai Kampung Pulai. Terima kasih pada yang sudi dengar. Saya kalau nak cerita banyak sangat pengalaman daripada kecil tu. Memang saya sebenarnya asal dulu sebab suka berniaga ni. Dekat rumah ada kedai runcit tau. Kedai runcit arwah orang tua saya memang ada kedai runcit. Jadi kat situlah saya belajar mula berniaga menggunakan ialah apa yang orang tua saya ajar, itu yang saya amalkan sampai sekarang. Itu sebabnya kadang-kadang kita kena fikir sebab saya suka cerita pasal kelebihan orang tua saya ialah dia tak ada sekolah mana-mana, pendidikan pun tak ada, baca pun tak berapa nak pandai. Boleh kata tapi kalau buat kira-kira duit ni dia memang pandai, memang dia pakar. Sebab saya rasa duit dia sampai sekarang sebab saya juga suka sebut dia ada hantar duit saya setiap bulan walaupun dia dah tak ada. Dia hantar sampai sekarang ni tak ada, dia dah tak ada tapi dia masih boleh hantar duit dekat saya setiap bulan. Setiap tahun, setiap bulan dia ada hantar. Macam mana? Saya suka cerita. Pertama sekali dia ada tinggalkan saya harta. Maksudnya rumah, hartanah. Cuma saya kena pandai. Saya pandai kaya uruskan sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Macam mana benda tu boleh berkembang dan terus berkembang. Pertama sekali saya ada rumah yang dekat Taman Sri Skudai. Sebenarnya memang 100% arwah bapa saya yang beli. Cuma sampai sekarang masih ada dan sekarang masih kosong lah. Saya pun baru siap-siap repair balik untuk cat apa semua untuk sewakan. InsyaAllah bulan 1 ni dah ada orang yang nak masuk. Itulah duit bulanan yang dia hantar kat saya setiap bulan 600 kalau nak saya nak kira lah RM600 sebulan. Lepas tu dia ada hantar duit tahunan. Duit tahunan ni daripada saham-saham tau. Saham Pertubuhan Peladang, saham Bank Rakyat. Memang ada. Jadi itu sebabnya bila kita ada asas dekat situ, kita kena jaga saja. Itu yang saya sukalah. Kita kena amalkan saja. Apa yang dah ada kita kena perbaiki saja. Dan sekarang saya juga ada satu rumah yang saya beli daripada hasil yang saya dapat. Rumah dekat Taman Sri Laguna. Walaupun sekarang ni saya kosongkan, tak sewakan, tak apa. Mungkin bulan depan pun saya nak buka offer lah. Siapa yang nak sewa dekat Taman Laguna tu RM2,600 sebulan. Di samping saya ada pendapatan bulanan lain daripada sewa-sewa yang saya ada lah. Jadi bila kita pandai nyusun atur dia punya tu, alhamdulillah. Memang yang paling penting sekali, rezeki ni kita kena jemput. Kita jangan kedekut. Kita jangan kedekut untuk bersedekah. Sebab kat situlah kita tak tahu bila Allah nak ganti. Dan yang paling penting, kita masih ada masa lagi dalam 2 hari ini untuk tunaikan zakat. Zakat 2.5% daripada harta kita untuk bersihkan, untuk mudahkan kita lagi dalam urus niaga kita. Kalau boleh, berusahalah untuk tunaikan zakat. Sekurang-kurangnya ia buka lagi kita punya jalan untuk menuju kejayaan dengan lebih baik. Sebenarnya kalau kita ada rezeki 2.5% kita kongsi, mungkin tak sebanyak mana yang kita ada. Sebenarnya lebih bermakna pada orang lain. Jadi kita berkongsilah. Pertama sekali kita perlu zakat.
kedua kita perlu rajinkan bersedekah, dan infak. Ketiga ni memang kita kena ada. Cuma itulah saya cakap tadi, tabung sedekah, tabung zakat tu 10% daripada pendapatan bulanan kita. Kita boleh kira sebenarnya daripada nilai gaji kita, pendapatan kita, kita kena keluarkan. Sebab itu ada hak orang lain dalam rezeki kita. Jadi bila kita keluarkan tu dengan tak berkira, sebenarnya ada saya dengar satu ceramah kalau kita berkira-kira dengan Allah, kita susah. Kalau boleh tak perlu berkira, at least ada, memang kita dah asingkan, itu yang kita bagi. Mudah-mudahan saja Allah buka rezeki kita semua. Dan penting sekali kita buat apa yang disuruh dan tinggalkan apa yang dilarang lah. Tapi kita sebagai manusia kadang-kadang alpa, lupa. Jadi kita sentiasa kena ingat supaya setiap pekerjaan kita mulakan dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab dia sebagai ibadah. Walaupun macam saya berjalan begini, sebenarnya saya keluar dengan niat bekerja. Jadi bekerja itu sebagai ibadah untuk cari rezeki untuk anak isteri dekat rumah. Kadang-kadang memang dalam hidup ni kita kena sentiasa ingat lah, kita ni sementara saja. Sebab kalau nak ikut, kalau umur 65-70 tahun ni, sebenarnya kalau dekat akhirat baru 1 jam setengah saja. Jadi memang kita punya ni terlalu pendek, terlalu singkat. Jadi kita buat apa saja yang terbaik. Jadi itulah saya pun dah nak dekat sampai Pekan Nenas ni, tapi masih boleh lagi bersembang-sembang. Kalau ada nak tanya, boleh tanya kat bawah. Apa yang saya buat boleh kata semua macam-macam kerja, tapi sekarang kerja yang tak berapa teruk lah sebenarnya. Kerja banyak duduk saja dekat rumah, buat online business. Memang kalau boleh untuk masa ini, kita kalau boleh belajarlah perniagaan langit. Maksud saya ni perniagaan online tau. Jadi kalau boleh kita belajar, walaupun kita tak ada ilmu macam saya. Sebenarnya dari segi komputer ni tak berapa pandai, tapi masa ke Pro 2 dulu saya kerja, saya duduk depan komputer. Sebab bila tak ada orang, mainlah komputer tu. Maksudnya buka YouTube sana, YouTube sini, belajar sana, belajar sini. Akhirnya saya mahir dekat komputer ni. Macam-macam saya boleh buat, macam-macam yang saya belajar sendiri. Tak ada juga ilmu yang saya pakai bayar. Maksudnya saya berguru, saya bayar dengan 2-3 guru yang saya ambil lah. Maksudnya ilmu tu kita beli, kita bayar. Sebenarnya kalau ilmu ni pada saya, kita tak boleh dapatkan ilmu secara percuma tau. Sebab apa? Bila kita ambil ilmu secara percuma, kita tak akan menghargai. Jadi kalau kita bayar, jadi kita akan tahu nilai sesuatu ilmu itu. Sebab itu saya ada satu ilmu yang saya baru dapat ni, saya nak kongsi, tapi saya dah pernah post, tapi rasa macam feedback daripada kawan tu kurang. Macam mana tak maksudnya? Saya nak jual barang saya ni, saya bagi tahu harga pokok dan kos post. Lepas tu keuntungan kawan-kawan yang tentukan untuk saya. Ada yang berani buat ke tidak? Sebenarnya itulah perniagaan yang boleh pergi jauh sebenarnya. Sebab kita sebagai peniaga, kita ikhlas, kita bagi tahu harga pokok, harga penghantaran, keuntungan tuan-tuan yang tentukan. Bermakna kat mana kita nak tahu kita ni ikhlas ke tidak? Bila kita terima bayaran tu, kita akan rasa ikhlas. Kalau kita rasa merungut, kita tak ikhlas. Jadi bila kita orang bagi jumlah keuntungan, contoh sikit, kita terima alhamdulillah, banyak pun kita cakap alhamdulillah. Saya nak terapkan, mungkin 2021 ni saya cuba untuk gunakan konsep ni, insya-Allah. Siapa yang dapat, mungkin setiap bulan saya cuba try 5 ke 10 orang untuk gunakan konsep ni, untuk terapkan ni. Dan saya minta cuma satu je, kalau dah buat beli dengan saya macam tu, kongsikan info yang saya bagi tu pada kawan-kawan yang lain. Itu saja. Itu panggil macam yang saya punya ayat, ada satu ayat yang saya guna, minum sepuasnya, bayar seikhlasnya. Beli semaunya, bayar seikhlasnya. Maksudnya
kos saya kena ambil, kos tetap kena ambil. Dia punya keuntungan tuan-tuan yang tentukan. Itulah cara bisnes Rasulullah sebenarnya. Yang mana kalau kita pernah baca, kita pernah dengar masa Nabi jadi wakil jual Siti Khadijah, masa tu, itulah konsep yang dia guna. Dia bagi tahu customer tentang jumlah kos dan kos-kos. Lepas tu keuntungan customer yang tentukan. Okey, sampai di sini dulu. Saya dah sampai dekat Pekan Nenah ni, dah sampai rumah customer. Alhamdulillah, sambil-sambil sembang pun memang panjang hari ni. Alhamdulillah. Sampai jumpa lagi. Saya punya nombor telefon saya sebutkan kat sini, 019-7508-499 ataupun 016-715-8499. Di samping tu saya juga buka pada kawan-kawan yang nak jadi ejen dropship saya ataupun nak jadi ejen daripada saya punya bisnes ni, saya buka. Boleh hubungi saya. Saya memang suka berkongsi peluang bagaimana cara nak dapatkan income tambahan daripada Black G dan Love Tea. Sampai di sini saja. Terima saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.